Terima kasih di Lensa Perindo. Saya Nasim Nizam, teruskan bersama saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar profesional perakaunan sesi Julai-Disember 2020 merupakan pelajar kelompok pertama kerana melakukan pendaftaran masuk ke Kolej Perindo pada 5 Ogos lalu. Prosedur operasi standard SOP telah ditetapkan oleh pihak perusahaan Kolej Perindo bagi mematuhi arahan kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Untuk berita lanjut, kita bersama wartawan Soleh di lokasi pendaftaran. Saudara Nesrimi yang sedang berada di studio Lensa Perindo. Saya Soleh Abu Hassan melaporkan daripada lokasi kejadian. Saya berada di Kolej Kediaman Perindo UiTM Shah Alam. Bermula jam 8 pagi lagi, pelajar profesional perakaunan telah mula mendaftar sesi Julai sehingga Disember 2020. Prosedur operasi standard ataupun lebih dikenali sebagai SOP telah amat dititik beratkan oleh pihak warga Kolej Perindo dalam memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikekang. Terima kasih. Kolej Perindo telah menempatkan para pelajar bagi jurusan pelajar profesional perakaunan yang ditempatkan di Kolej Perindo di Blok Perindo 1. Bersama saya Saudara Ishraf dalam temu buakan pendengar ini. Okey, Saudara Ishraf, saya ingin bertanya sedikit berkenaan mungkin boleh ceritakan tentang proses orang panggil pendaftaran hari ini dan juga mungkin sedikit SOP macam mana boleh? Faham. Alhamdulillah, saya rasa pendaftaran saya berjalan lancar sebab saya orang pertama yang sampai. Jadi pengurus dia sangat teratur. SOP dia pun berjalan. Saya sampai je, dia terus scan saya, and then saya kena isi borang deklarasi dulu. Lepas tu kena tulis isi borang untuk pendaftaran. Lepas tu dia terbagi uji dan dia sangat cepat dan lancar. Bagi saya tak ada masalah, semua bagus. Okay. Baiklah, itu saja daripada saya Soleh Abu Hassan di lokasi Kolej Perindo. Terus kembali kepada Nash di studio. 15 Ogos 2020 merupakan tarikh penutup bagi program Dari Jendela Anak Bangsa yang merupakan sebuah program peringkat antarabangsa. Program ini merupakan sebuah program yang mengumpulkan penulisan sajak dan juga pantun daripada hasil penulisan peserta daripada Malaysia dan juga negara-negara luar. Bersama dengan saya, Saudara Syahri, peserta daripada negara Singapura. Assalamualaikum, Syarif. Waalaikumsalam. Okey, Syarif merupakan salah seorang peserta untuk program Dari Jendela Anak Bangsa. Okey, Syarif ni mewakili Persatuan Patronisme daripada Singapura, betul kan? Betul. Okey, adakah program Dari Jendela Anak Bangsa ni membantu golongan karyawan di luar sana untuk meluahkan perasaan mereka melalui penulisan sewaktu COVID-19 melanda negara kita? Pada pendapat saya, setiap penulisan baik dalam bentuk puisi, seperti pantun, syair ataupun sajak, ia merupakan satu cerminan bagi seorang penulis tersebut. Setiap tulisan itu merupakan sesuatu perkara yang ingin diluahkan oleh sang penulis tersebut. Seperti contoh mereka mahu meluahkan perasaan ataupun pendapat tentang perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Seperti contoh sekarang ni kita ada COVID-19 yang melanda di negara Nusantara. Jadi mereka mahu
menceritakan tentang apa yang mereka sedang mengalami. Seperti contoh setiap negara mempunyai masalah dan juga cabaran tersendiri. Dan di Malaysia pula COVID-19 ni merupakan satu perkara yang bukan sahaja menjadi masalah, tetapi dia ada, orang kata itu hikmah di sebaliknya. Dia dapat menghubungi setiap karyawan untuk lebih aktif dan lebih bergiat di dalam seni penulisan, dan ia telah menunjukkan bahawa rakyat Malaysia tidak menjadikan COVID-19 ini satu hambatan ataupun alasan untuk tidak lagi menyumbang karya dalam bentuk apa jua pun. Dan dari situ kita dapat melihat semangat orang-orang Malaysia untuk terus berusaha untuk membuat pelbagai acara dalam talian. Lihat di situ saja rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia berfikir secara matang dan kritikal, di mana mereka bukan hanya menunggu apakah seterusnya, tetapi sudah fikir bagaimana untuk kita mengisi ruang yang seperti mana orang kata normal yang baru. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, kita dapat melihat kesungguhan dan semangat orang Malaysia untuk teruskan hidup dan juangkan karya-karya seni kraft ataupun seni penulisan dan sebagainya. Dan kita dapat lihat juga negara Malaysia ataupun penduduknya yang secara proaktif menganjurkan acara-acara dalam talian bukan saja untuk warga Malaysia tetapi untuk warga Nusantara seperti Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand dan sebagainya. Dan dari situ kita dapat lihat orang Malaysia ni begitu inklusif sekali, bukan eksklusif, inklusif, mahu mengenali jiran tetangga negara Malaysia. Dan kita berterima kasihlah dari penduduk, dari warga Nusantara ni kerana adanya acara-acara seperti yang dari jendela dari anak bangsa seni ni. Ya. Oh, okey, saya juga difahamkan pantonism, ini persatuan daripada aktivis puisi daripada Singapura, merupakan salah seorang rakan kolaboratif untuk pengajaran kali ini. Adakah pandangan daripada Syahrir sendiri tercapai objektif pelaksanaan program? Pada pendapat Syahrir maklumat tu memang tercapai. Mungkin satu perkara yang mungkin baru. Biasanya kita dah biasa dengan acara-acara fizikal. Seperti contoh, kalau kita ada deklamasi puisi ataupun saja ataupun pantun, kita harus pergi ke sesuatu tempat acara dan tarinya pun ditetapkan. Tapi adanya acara ini, kita dapat melihat yang ia terbuka bagi semua negara, dan pantonism dapat juga menyertai sebagai rakan kolaboratif di mana kita dengan harapan untuk membina hubungan ataupun jambatan dengan teman-teman yang ada di Nusantara ini. Dan untuk memberi tahu juga kepada penulis-penulis Singapura bahawa acara ini memang ada dan mereka boleh menulis dan menyumbang karya mereka daripada tari-tari yang tertentu lah. Jadi mereka, orang kata tu on time, on target, masa mereka tersendiri. Jadi mereka tidak rasa terhad. Ini yang kelebihannya dengan acara dalam talian tersebut. Ya, dan sebagai rakan kolaboratif kami amat berterima kasih lah dengan pihak penganjur kerana sudi menjadikan Pantonism sebagai rakan kolaboratif, walaupun kami hanya bergiat aktif di dalam media sosial, tetapi ini bukan satu alasan untuk kita untuk tidak sama-sama untuk berfungsi acara yang ada di Nusantara. Dan ini pun juga telah mencapai maklumat Pantonism, iaitu sama-sama maju ke hadapan. Tidak kira baik dari siapa, dari mana ataupun apa benua acara pun. Yang penting bahasa Melayu, bahasa Nusantara kita ataupun budaya ataupun bahasa seni semua dapat dilestarikan, terutama sekali oleh anak-anak muda. Dan itu satu perkara yang patut kita banggakan dan patut diwawarkan kerana kami adalah lapisan bangsa kita yang bakal menyumbang kepada seni kraft, budaya juga sastra kita, insya-Allah. Okey, baiklah, terima kasih Syahrir atas perkongsian berkaitan dengan program dari Jendela Anak Bangsa. Okey, saya rasa itu sahaja.
Okey, sekian. Terima kasih. Baiklah, 1 Muharram 1442 Hijrah merupakan peristiwa penting bagi umat Islam seluruh dunia. Pusat Islam Universiti Teknologi Mara dengan kerjasama pengurusan Kolej Perindu dan juga Kolej Roger telah berjaya dalam menjayakan majlis munajat doa akhir tahun, doa awal tahun dan ceramah berdana bersempena sambutan awal Muharram 1442 Hijrah. Bersama saya iaitu Ustaz Muhammad Syurki Muhammad Fauzi, penolong pegawai hal ehwal Islam Kanan Masjid UiTM Shah Alam. Baiklah, mungkin Ustaz, saya ada sedikit soalan. Kita boleh mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit bagaimana penganjuran majlis ni dalam suasana norma baru. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izin Allah SWT kita dapat menjayakan program kita pada hari ini dalam norma yang baru. Sedia maklum kita bahawasanya dalam melaksanakan program kita terpaksa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, di mana perlunya kepada jemaah untuk memakai mask ketika masuk ke dalam studio solat, pastikan suhu badan rendah daripada 37.5 dan membawa sejarah sendiri dan memastikan jarak fizikal di antara satu sama lain dalam 1 meter ke 1.5. Dan suasana ini adalah sesuatu yang sangat baharu bagi kita, yang mana sebelum ni kita selalu terus masuk masjid, mungkin kita dapat bersalaman bersama kawan-kawan, berpeluk-peluk dan sebagainya. Tapi dalam norma baharu, dalam kita mengelakkan ataupun memutuskan rantaian COVID-19 ini, kita perlu dan tertib dalam mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay, baiklah. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad Syukri. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Soleh Abu Hassan, kembali wartawan di studio Nashri ini. Malaysia prihatin Piala Kebebasan Ummah. Itulah tema kepada malam lembayung puisi Merdeka 2020 yang dianjurkan oleh Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Penulis Muda Selangor, iaitu dikenali sebagai Kemudi, dan Gerakan Aspirasi Monarki iaitu GAMA yang bertempat di dataran Tuanku Fauziah di UiTM Shah Alam. Objektif majlis ini diadakan adalah sebagai pentas ekspresi kemerdekaan melalui pengucapan pelbagai genre puisi seperti sajak, syair, seloka dan gurindam secara santai. Dengan majlis sebegini rupa akan mengukuhkan lagi perasaan cinta akan negara dan menghayati nilai kemerdekaan setiap lapisan masyarakat negara. Bersama saya sekarang Encik Muhammad Salihuddin bin Mo Esa, salah seorang tamu jemputan pada malam ini. Jadi Encik Salih, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan majlis malam ini, berkenaan apa dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Kolej Perindu kerana menjemput untuk memberi sambutan. Okay, sebenarnya program ni program sebenarnya bulan kemerdekaan. Jadi kita nak menyemarakkan aktiviti bulan kemerdekaan ni yang tak lama lagi pada 1 Ogos 1997. Ingatkan mereka nak melaungkan merdeka. Jadi sekarang ni menyemarakkan, menyemai perasaan mereka kepada warga-warga UiTM yang datang mengunjung kepada program yang telah dilaksanakan oleh Kursi Raja Melayu. Alright, baiklah. Okey, itu sahaja sekian daripada berita langsung daripada
dataran Tuanku Fauziah, UiTM Shah Alam Selangor. Merdeka! Hampir sebulan bermula dari 4 Ogos sehingga 3 September 2020, program Bislimpi Ausen Abang Sado 2020 telah dijalankan selaku rakan kerjasama kepada Pusat Kesihatan Universiti Teknologi Mara Shah Alam Selangor. Program yang berbentuk virtual ini telah dijalankan untuk membantu para pelajar daripada Kolej Perindu untuk mendapatkan BMI yang normal. Bersama dengan saya, Dr. Zaitun Nasir, Pengarah Pusat Kesihatan, untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan program. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nek. Adakah Dr. Zaitun Nasir di sana? Ya, saya. Okey, Doktor. Okey. Doktor, saya nak pertanyakan soalan sedikitlah berkenaan program Bislimpi Awesome Abang Sado 2020. Okey, right. Boleh. Okey. Doktor, boleh tak kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk mengadakan program Bislimpi Awesome Abang Sado 2020 ni? Oh, okey, Nek. Program ni iaitu program Bislimpi Awesome Abang Sado 2020 yang kita buat untuk pelajar. Sebenarnya kita bertujuan untuk nak bagi pendedahan kepada meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar mengenai kepentingannya amalan pemakanan yang sihat, pengurusan berat badan yang ideal, dan nak bagi bagaimana cara untuk kita nak menjalani gaya hidup yang sihat, terutama waktu PKP. Sebab waktu PKP hari tu kita kan tak ada buat apa-apa, takut kita makan je, tak buat exercise kan. So kita nak buat meningkatkan pengetahuan pelajar-pelajar lah, terutama abang-abang di Kolej Perindu untuk mengetahui kepentingannya aktiviti fizikal untuk menguruskan berat badan. Mengurus ni maksudnya bukan mestinya menurunkan berat badan. Untuk yang berat badan kurang, kita nak tingkatkan berat badan dia. Untuk yang berat badan berlebihan, nak dikurangkan. So kita akan bagi tip, telah pun bagi tip bagaimana untuk mengawal berat badan mengikut ketinggian badan kita. Oh, begitu punya, Doktor. Okey, Doktor. Yeah. Program ni berjalan hampir sebulan dikatakanlah. So daripada segi pemerhatian Doktor, adakah tercapai objektif program? Ya, Alhamdulillah. Kita jalankan dia selama 6 minggu. So kita bagi pendedahan mengenai pentingnya balancekan energi kita, sama bagaimana kita mengambil makanan dan how to burn the energy. Kan? So kita bagi beberapa program, beberapa webinar ataupun latihan secara online kepada abang-abang Sado ni yang nak menjadi Sado ni. Dan pencapaian sebenarnya kita akan umumkan ada pemenang-pemenangnya yang kita dapat target sebenarnya. Kalau kita tengokkan untuk penurunan berat badan selama 5 minggu kita jalankan tu ada yang turun sehingga 5 kilo. Dan untuk yang meningkatkan berat badan daripada dia underweight, dia boleh naikkan sehingga 8 kilo berat dia, dan dia sampai target ke ideal body weightnya. So Alhamdulillah, saya rasa at least pengalaman ataupun dengan adanya program sebegini, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19, kita dapat jalankan secara online. Pelajar-pelajar lakukannya di rumah, di mana-mana saja mereka berada. Jadi saya rasa sangat mencapai objektif yang kita harapkan. So tahniah kepada Kolej Perindu sebab pelajar-pelajarnya sangat proaktif dan ramai yang mengikuti program ini. Ya, Nesh? Ya, betul, Doktor. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam kerana
dapat menjayakan program yang begitu bermanfaat kepada student-student Kolej Perindu. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada peserta-peserta daripada Kolej Perindu kerana sahut cabaran daripada Pusat Kesihatan. Okey doktor. Ya. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita berkaitan dengan program BISLIM Be Awesome Ambassador 2020. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama-sama. Tahniah juga kepada NES dan juga Kolej Perindu kerana sama-sama menjayakan program ini. Alhamdulillah. BISLIM Be Awesome Ambassador 2020. Ya doktor. Okey. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih di Lensa Perindu. Saya Nasim Iza, teruskan bersama saya.